Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Okey, saya tak tahu kenapa line kita agak teruk pada pagi berbahagia ni kan. Tapi mudah-mudahan boleh tolong bagi feedback. Okey ke tak okey line kan. Jadi maknanya line kita agak sangkut-sangkut pula pagi ni ya. Tapi kita teruskan kalau masih boleh dengar insya-Allah ya. Okey. Saya nak bawa cerita sikit sebelum pagi ni ya. Maknanya bagaimana tombangnya kota Andalusia pada tahun 1492 kan. 1492 tombangnya kota Andalusia. Okey. Andalusia ni dia adalah negara okey. Gambar clear, suara tenggelam sikit. Line dah okey, okey. Semua sangkut teruk tadi Tengok cuba dah okey belum line kita? Okey. Kan? Okey, kalau dah okey kita terus Okey. So jadi maknanya Andalusia ni adalah negeri-negeri selatan. Andalusia adalah negeri-negeri selatan Spain. Negeri-negeri okey. Line clear tak line tak okey kan, memang agak teruk sikit line kita ni, tapi kita check siap. Dua test okey. Dah okey belum? Okey, muka clear berseri, sangkut dah. Alhamdulillah dah okey belum? Putus-putus pula ustaz. Okey, sekarang ni macam mana, dah okey belum? Okey. Alhamdulillah. Okey, dah okey belum? Okey, kita teruskan Okey, saya nak cerita sikit mengenai Andalusia. Andalusia ni dia adalah negeri selatan Spanyol dekat benua Eropah. Benua Eropah ni negeri paling bawah, paling selatan adalah negeri Spain ataupun Spanyol So, bahagian selatan Spain ni dia ada 8 negeri. Bahagian selatan Spain ni dia ada 8 negeri. 8 negeri ni dipanggil Andalusia. 8 negeri ni Cordova, Sevilla, kemudian Malaga kan, apa lagi panggil sebagai Andalusia. Okey, boleh tolong check kan kita lain bokeh kita. Okey. Okey. Lain kita bagi ni agak ni sikit. Okey, gambar dah clear macam saya. Okey, cuba check line test 1 2 3. Okey, kita sambung kadang okey kadang sekat. Masih tak okey kita teruskan macam mana boleh kita teruskan sikit masih sangkut boleh. Okey, cuba cek line kita. Mungkin pagi ni hujan lebat. Nanti 27 kita tengok mungkin malam tadi 27 Ramadan. Dan mungkin pagi ni mungkin kita tak tahu, mungkin Lailatul Qadar. Okey. Mungkin malaikat banyak naik. Maksudnya kan salamun hiya hatta mata'il fajr, keselamatan sehinggalah pada waktu subuh kan. Di malaikat naik sangkut lain-lain, tak ada gurau je. Okey dah. Okey. Sini renyah-renyah ada agak nak juga. Okey. Suara okey. Okey. So, kita sambung balik. Jadi negara Andalusia ni adalah negeri bahagian selatan negeri selatan Spain. Negeri selatan Spain ni dia ada 8 negeri Dia adik kepada negeri 9. Negeri 9 dia ada 9 negeri. Ini ada 8 negeri So, negeri 8 negeri dipanggil Andalusia. So, bila kita sebut mengenai Andalusia, dia adalah negeri-negeri bahagian selatan Spain. Negeri-negeri bahagian selatan Spain dipanggil negeri Andalusia. Jadi maknanya itu adalah satu-satunya kerajaan Islam yang berada di benua Eropah. Okey, di benua Eropah dan banyak melahirkan ulama-ulama daripada sana tu. Itu memang hebat-hebat Antaranya kalau kita tengok Imam Al-Qurtubi.
Qurtubi itu berasal daripada Cordova. Cordova itu adalah negeri selatan, dan negeri-negeri selatan Spain ni memang dia special. Dia punya cuaca dia okey. Kalau kita kalau orang-orang Eropah tu, kalau musim sejuk macam England kan, siapa mungkin pernah biasa duduk England musim sejuk dia masya-Allah memang sejuk. Tapi negara Spain ni, negara bawah ni, contoh macam Barcelona dan sebagainya, dia tak sesejuk semacam mana negeri-negeri bahagian Eropah yang lain. Sebab tu orang suka pergi negara-negara belah selatan ini. Dia memang istimewa. Tanah dia bagus, kemudian mana cuaca dia pun sedap. Musim sejuk pun tak berapa sejuk sangat untuk di sana tu, negeri selatan tu. Jadi bimbang kat tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey. Jadi negeri selatan yang disebut sebagai Andalusia ni adalah sebuah negara yang sangat hebat sebenarnya. Cumanya ada satu kelemahan orang-orang Islam di situ. Orang-orang situ ada satu kelemahan dia yang jarang diceritakan. Daripada mana negeri Andalusia ini dibina? Negeri Andalusia ini dibina daripada orang-orang Arab, kerajaan Bani Umayyah. Okey, selepas Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rasyidin. Selepas Khulafa Ar-Rasyidin adalah Bani Umayyah, lepas Umayyah Bani Abbasiyah. So ketika Bani Umayyah tombang, pada 1132 Hijrah tombang, maka banyaklah orang-orang Bani Umayyah tombang ke tangan Abbasiyah. So semua kerajaan negeri Islam ni bertukar kepada Andalusia. Bertukar kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Umayyah ni dia melintasi laut Mediterranean dan duduk dekat negeri-negeri selatan. Jadi negeri selatan ni sebenarnya adalah dibangunkan oleh orang-orang Islam yang berhijrah daripada luar. Dan mereka orang-orang hebat, sebab kerajaan Umayyah itu adalah kerajaan hebat. Kalau kita nak tahu simbol kerajaan Bani Umayyah, kalau kita tengok bangunan-bangunan lama, dia ada 3 warna. Dia memainkan warna merah, kemudian putih. Kalau kita kat Madinah tu maksudnya macam ladam kuda tu, tapi macam dia punya corak macam matahari. Itu merah dengan putih, lambang kepada kerajaan Bani Umayyah. So kalau kita tengok Baitul Maqdis sama juga, itu dibina oleh kerajaan Bani Umayyah kan. Maknanya di Madinah walaupun moden, maknanya mengambil sempena dengan Bani Umayyah. Kalau siapa pernah pergi Spain dekat Madinatul Zahra, maksudnya itu kita boleh tengok itu lambang Bani Umayyah. Cumanya apa yang kelemahan mereka, apa yang saya sebut adalah mereka ramai-ramai berpindah. Orang Bani Umayyah ni yang tombang kerajaannya daripada maknanya belah negara Arab tu, mereka berpindah melintasi Mediterranean, duduk dekat Andalusia, membangunkan Andalusia, tetapi mereka tidak mengislamkan masyarakat tempatan. Ini kelemahan dia. Ini perbezaan Islam masuk di tempat-tempat lain. Seluruh dunia, Islam kalau datang, dia akan mengislamkan masyarakat tempatan, kecuali di Andalusia. Ini satu iktibar besar yang kita kena belajar sebenarnya. Iktibar besar yang kena kita belajar. So jadi maknanya kota Andalusia itu hebat. Kerana apa? Kerana orang-orang hebat daripada Bani Umayyah pindah. Jadi maknanya dia ada kekuatan, maknanya pemimpin yang bagus, pekerja yang bagus dan sebagainya. Tetapi pendakwah dia kurang memainkan peranan. Maknanya pendakwah dia tidak mengislamkan masyarakat tempatan. Jadi masyarakat tempatan waktu itu, Eropah memang dekat Dark Age waktu itu, maknanya dalam zaman kegelapan, mencemburui apa yang dibangunkan oleh orang Islam. Jadi mereka berusaha untuk menawan negeri-negeri lapan ini. Mereka berusaha untuk menawan negeri-negeri lapan yang berada di Andalusia ini. So maksudnya itu satu kelemahan yang kita kena faham. Sebab itu hari ini sebenarnya ibu kat tuan-tuan sekalian kan, apa yang berlaku di Eropah sekarang pun sebenarnya hampir sama dengan apa yang berlaku pada zaman Andalusia dulu. Kan jadi statistik contoh, maknanya Spain, England makin banyak orang Islam, France makin banyak orang Islam. Sebenarnya adalah orang Islam
yang berpindah dan mendapat kerakyatan England, France. Maknanya yang orang putih, orang tempatan sendiri yang masuk Islam tak berapa ramai. Ada tapi tak berapa ramai. Seperti mana sebenarnya orang migran yang maknanya yang orang luar yang duduk di Eropah. Sebenarnya apa yang berlaku di Eropah sekarang ni maknanya lebih kurang sama. Baik sikit maknanya dakwah tu ada. Ini berbanding dengan Andalusia satu ketika dahulu. Maksudnya mereka tidak menjalankan dakwah untuk mengislamkan masyarakat tempatan. Jadi mana masyarakat tempatan ada merasa cemburu, ada merasa macam maknanya ini tanah air kita sebenarnya, dan mereka berusaha untuk membuat operasi Reconquista. Reconquista itu maknanya menawan balik Andalusia itu, ataupun mereka dipanggil Reconquista lah. Padahal negeri Lapan ni dah lama establish dulu dan orang Islam yang membangunkan negeri Lapan ini, tapi maknanya mereka cuba untuk menawan. Mana Reconquista itu maksudnya dalam operasi Reconquista, dan kemuncaannya pada 1492. Tidak lama ataupun tidak berapa jauh dengan tombangnya Kota Melaka. So tombangnya Kota Melaka 1511, Andalusia adalah 1492. 1492 tombangnya Kota Andalusia, tombang Melaka 1511. Kan? 15 saja, maksudnya tak jauh daripada tombangnya Kota Melaka tu. Jadi bibo kakak tuan-tuan sekalian, yang saya nak cerita di sini, Abbasiyah itu Islam juga, kerajaan Bani Abbasiyah. So, untuk pengetahuan kita ulang balik. Kerajaan mula-mula zaman Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin ni bermula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Selepas Khulafa Ar-Rasyidin, maka bermula kerajaan Bani Umayyah. Lepas Umayyah bermula kerajaan digantikan kerajaan Bani Abbasiyah. Lepas Abbasiyah iaitu kerajaan Bani Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah dihapuskan bersejarah pada 1924. Pada 1924. So ini maknanya kita nak cerita kat sini, itu perjalanan, maknanya 5 lah perjalanan sampai 1924, sampai kepada habisnya mana khalifah terakhir pada Bani Utsmaniyah tu. Okey. So, pagi ni kita nak cerita mengenai membina matlamat sesuai dengan apa yang maknanya Al-Quran atau hadis. Okey. So jadi ketika tombangnya kota Andalusia pada 1942. Okey. Sultan yang terakhir yang memerintah Andalusia, yang memerintah Alhambra, namanya adalah digelar oleh orang barat sebagai Abu Abdul. Abu Abdul. So ketika Abu Abdul ni maknanya dah ditawan, istana dah ditawan, dan Andalusia telah tombang ke tangan orang Islam, ke tangan orang Kristian, maka orang Kristian ni dia paksa orang Islam untuk sign satu perjanjian. Perjanjian itu mengandungi 5 fasal. Sign 5 perjanjian. Perjanjian itu perjanjian itu mengandungi 5 bab, 5 fasal. Okey. Apa perjanjian itu? Yang pertama, orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Tak boleh ada satu orang Islam pun berada di Andalusia. Yang pertama. Kalau tak nak keluar, kena masuk Kristian. Kalau tak nak keluar, kalau masuk Kristian. Okey. Suara saya tak berapa dengar. Okey, saya cuba sikit. Okey, boleh tak dengar tak sekarang ni? Okey. Saya cuba sekejap. Okey, dia tengah seronok bercerita ni. Sebab kita tahu sejarah tu banyak iktibar dia, dan sejarah dia akan berulang tau. Sejarah ni dia akan berulang. Okey. So jadi dia disuruh untuk sign satu perjanjian, dan perjanjian ini mengandungi 5 benda. Okey. Yang pertamanya adalah orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Tak boleh satu orang Islam pun ada di Andalusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau tak nak keluar daripada mana Andalusia, mereka kena masuk Kristian. 1492, bukan 1942.
1492 kena masuk Kristian. Kalau tak nak masuk Kristian, maka mereka kena bunuh. Kan? Kena bunuh. Kalau tak nak kena bunuh jugalah, tak nak keluar jugalah, okeylah. Maknanya paling rendah. Mereka kena halau dan duduk di pergunungan Sierra Nevada. Yang keempat, Sierra Nevada ni pegunungan di bawah kekasian sepanjang tahun salji tau. Sepanjang tahun salji. Hampir mustahil orang boleh hidup untuk bertahun-tahun kat sana. Sierra Nevada. Hampir mustahil orang boleh hidup kat sana. Dan yang kelimanya, jangan balik kembali ke Andalusia. Jangan pernah untuk bercita-cita untuk balik ke Andalusia. 5 benda ni. Saya ulang balik. Maknanya orang Islam kena keluar daripada Andalusia lepas Alhambra ditawan. Abu Abdul, Sierra Nevada tu jadi S-I-E-R-R-A. S-I-E-R-R-A, Sierra Nevada. Okay? Maksudnya orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Kemudian kalau tak kena masuk Kristian, kena paksa masuk Kristian. Kalau tak nak juga kena bunuh. Kalau tak nak juga okeylah. Kau pergi aku duduk sana, kami tak kacau, tapi pegunungan Sierra Nevada. Dan yang kelimanya, orang Islam jangan balik kembali semula dekat dan kembali balik ke Andalusia. Jadi Abu Abdul dipaksa untuk sign. Kat situ betul dah. Kita dah Sierra Nevada dah. Okey. Jadi maknanya dipaksa untuk sign. Abu Abdul sign yang pertama, orang Islam kena keluar daripada Andalusia. Kemudian yang keduanya, orang Islam kena, maknanya kalau tak nak terpulang kalah kalau masuk Kristian, ataupun kena bunuh, ataupun maknanya pergi ke Sierra Nevada. Tapi Abu Abdul tak sign yang kelima. Dia tidak sign, orang Islam takkan boleh balik daripada kembali ke Andalusia. Dia tak sign benda tu. Yang kelima, dia tak sign. Maka dipaksa. Kalau kau tak sign, kami bunuh-bunuhlah. Aku dah sign 4. Tapi yang kelima aku tak nak sign. Jadi mereka bincang, maknanya kaunsil Kristian bincang waktu tu. Dia kata, tak apalah, mereka pun dah kalah dah, mana tak akan boleh kembali lah semua. Kita akan pastikan mereka tak akan boleh kembali dan sebagainya. Okay, tak apalah, kita terima je lah. Makanya design 4 benda, 1 benda tidak design. Maka sebahagian besar orang Islam meninggalkan Andalusia, pergi ke Maghribi, pergi ke Tunisia, pergi ke Libya. Maknanya negara-negara utara Afrika, negara-negara Afrika Utara. Maknanya kalau kita tengok peta, Maghribi, Tunisia dan juga mana Libya tu negara-negara utara Afrika keluar. Dan antara yang membantu orang Islam keluar daripada Andalusia, satu orang Laksmana Laut namanya Khairuddin Waddin. Khairuddin Waddin atau Khairuddin Laksmana Khairuddin Waddin. Maknanya dia digelar oleh orang Barat sebab dia Laksmana Laut yang sangat hebat, tidak terkalah. Dia orang daripada Maghribi, orang bangsa Barbar, orang Maghribi ni orang Islam bangsa Barbar. Macam kita orang Nusantara ni adalah bangsa Melayu kan, dia bangsa Barbar. Pernah dengar tak Conan the Barbarian? Orang Barbar. So di mana orang Barbar, orang Islam kan ada janggut kan, janggut orang Arab janggut kan. Jadi janggut ni diinaikan kalau dah beruban kan diinaikan dah diinaikan. So orang Barat panggil dia sebagai orang Barbar yang berjanggut ros ataupun Barbarossa ataupun Barbosa. Pernah tengok tak cerita Pirate the Caribbean? Pirate the Caribbean watak, ada satu orang watak ketua, maknanya ketua Lanon. Dia buat watak tu macam seolah macam ketua Lanon tu, ketua Lanon dia panggilnya. Tapi semua dia Laksmana Laut, Khairuddin Waddin ataupun pendeknya Khairuddin nama panggil. Barbosa tu gelaran dia. Orang Barbar yang berjanggut ros. Jadi Barbosa ataupun Barbarossa. Itu di Islam. Dia nama dia Khairuddin Waddin. Kita biasa dengar Khairuddin kan. Khairuddin Waddin nama dia. Okey, di Islam. So maksudnya dia antara orang yang membantu Laksmana Laut ini, yang membantu orang Islam keluar daripada Andalusia.
Adakah orang Islam yang keduanya nak masuk Kristian? Tak ada. Itu kelebihan orang Islam. Orang Islam ni kalau anda kata dah berpegang ke satu agama yang kuat, dia takkan keluar. Kan? Maknanya tak keluar. Adakah orang Islam rela dibunuh? Dia rela dibunuh tau. Dia rela dibunuh. Mana syahid ramai waktu tu. Ramai yang syahid. Kan? Adakah mereka pergi ke Sierra Nevada? Ya. Sebahagian mereka tak apalah, kami tak tinggalkan, kami nak ke mana lagi? Maka mereka pergi ke Sierra Nevada. Dah hampir mustahil boleh hidup kat sana, tapi mereka berhidup dan membangunkan perkampungan di sana tu, penempatan di sana tu. Masya-Allah, hebatnya manusia. Hampir 1 tahun tu penuh salji, macam ikut akal mustahil boleh hidup tapi sebab tu tanah air mereka ke sana. Dan yang kelima tadi iaitu Abu Abdul, mana tidak sign yang terakhir iaitu orang Islam tak boleh kembali ke Andalusia. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, macam mana daripada cerita ni saya nak kongsikan, maknanya walaupun kita ni kadang-kadang ada benda-benda yang membabitkan kepentingan diri kita dan sebagainya, tapi kita kena fikir untuk kemaslahatan agama, bangsa, negara yang panjang sikit. Kan? Ada orang kadang-kadang terlalu mementingkan diri, kan? Sampai kadang-kadang rasuah dan sebagainya, kan. So maksudnya sampai terlupa kepentingan agama, bangsa dan negara tu. Nak cerita ni, Abu Abdul dipaksa sign, tapi yang kelimanya tak disign. Dia tak apa, kalau kau nak bunuh lah, tapi aku takkan sign yang kelimanya. Jadi Raja Salib ketika itu cakap, tak apalah, tak apa, orang dah kalah, tak apalah, kita terima je lah. Okay. Yang menariknya apa? Yang menariknya ketika Spanyol telah menjadi negara merdeka. Maknanya dah demokrasi dan demokrasi. Walaupun demokrasi, tapi mereka Kristian dia memang agak kuat. Mana Spanyol ni memang agak kuat Kristian dia. Kan daripada Raja Spanyol ini kurun ke 14 tu, mereka menyerang negara-negara Nusantara kita ni. Kan belah-belah kita Nusantara, Indonesia, Malaysia, Portugis. Belah-belah atas Borneo, Filipin itu diserang oleh Spanyol, kan? Dan Filipina tu dibina namanya seperti dengan Raja Philip yang memerintah waktu itu, yang berjaya menumbangkan tanah bahagian Nusantara, bahagian Nusantara belah atas tu, dan diberi nama Filipina tu sempena dengan Raja Philip. Itu semua kawasan orang Islam dulu. Bandar Manila tu asal namanya Fi Amanillah, diperintah oleh Sultan Sulaiman yang syahid menentang Spain waktu itu. Kemudian barulah diteruskan perjuangannya oleh selatan Filipina, iaitu Sultan Kudrat, kemudian apa lagi sultan, maknanya sultan daripada bahagian selatan tu lah. Okey, Filipina. Okey. So jadinya mana Abu Abdul tak sign yang kelima. Yang saya nak cerita kat sini adalah ketika Spain dah jadi negara merdeka, kan, maknanya pada tahun 70-an, makanya Raja yang terakhir tu maknanya dihabis, sebagai negara beraja tu dihabiskan, jadi negara merdeka. 1975, tahun 1975 orang Islam mula datang balik ke Andalusia sebab dah tahun 1970 1970 sebab dah jadi negara merdeka. Orang Islam sedang balik ke Andalusia, dan ada juga orang-orang Islam yang lama akhirnya berani mengisytiharkan bahawa mereka Islam, mereka ingin membina masjid kembali. Sebab bermula 1492 tidak ada laungan azan di Andalusia. Bermula 1492 tidak ada lagi azan dilaungkan di Andalusia. Jadi mereka nak membina masjid untuk melaungkan azan kembali di Andalusia pada 1970. Mana barulah, ni cerita baru ni. Okey. Tak bagi. Oh, mana boleh? Mana boleh, ini negara bukan negara Islam semua, tak boleh. Maka orang Islam bawa benda ini untuk permohonan
pada 1975 permohonan ke mahkamah. 1975 permohonan ke mahkamah. Maka 10 tahun turun naik mahkamah hanya ingin membenarkan orang Islam membina masjid kembali. Ini perjuangan orang Islam di sana. Bermula daripada bukan 1942, maaf, 1492 tidak ada lagi azan di Andalusia. 1492 tak ada lagi azan di Andalusia. 1970 orang Islam, maknanya apabila dah jadi negara demokrasi, orang Islam mengisytiharkan diri dan mereka membuat permohonan untuk buat masjid. 1453 Konstantinopel jatuh ke Islam. 1492 Andalusia jatuh ke tangan Kristian. Okey. Jadi mereka 1975 mereka pergi masuk ke mahkamah dan memohon untuk membuat masjid. Turun naik. Akhirnya mereka kata apa? Kerajaan Spain kata apa? Kita negara demokrasi. Okey, gini lah. Kita buka balik perjanjian lama. Mereka buka balik, pergi ke muzium, ambil balik perjanjian yang disign oleh Abu Abdul. Tengok Abu Abdul tak sign yang kelima ni. Tengok Abu Abdul tak sign, maknanya orang Islam tak boleh balik ke Andalusia. Maknanya yang kelima ni rupanya Abu Abdul tak sign rupanya. Masya Allah. 1985 mahkamah memberi keputusan bahawa orang Islam boleh membina kembali masjid di Andalusia. Masya Allah. Nampak tak? Masya Allah, kan? 1985 permohonan untuk buat masjid diluluskan di Andalusia. Kenapa? Abu Abdul tidak sign yang kelima. Masya Allah, kan? Okey, jadi maknanya Ibu Bapa Kakak tuan-tuan muslim sekalian, kan? Macam mana kan kita tengok, kan, walaupun kita ni adalah kepentingan diri kita, keperluan diri kita dan sebagainya, tapi kita kena fikirkan juga untuk agama, bangsa dan negara dalam jangka masa yang panjang. Jadi circle of action, balik pada perkongsian kita, circle of action yang kita nak buat, maknanya yang kita cerita sebelum ni adalah untuk diri kita. Buatlah pagi-pagi kemas store apa semua. Mari sama-sama kita fikirkan circle of action yang lebih besar lagi untuk agama, bangsa dan juga negara. Agama Islam, bangsa Muslim. Kalau majoriti di Nusantara ni bangsa Muslim kita, bangsa Melayu kita. Maknanya bangsa Melayu kita dan negara kita. Tak kisahlah walaupun dah negara dah maknanya sudah dinamakan pada zaman moden ni, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan sebagainya, tapi kita adalah satu rumpun Nusantara. Kita fikir macam mana circle of action kita untuk buat satu benda yang lebih panjang lagi untuk agama, bangsa dan negara. So jadi saya bila pergi ke Andalusia ada perasaan sedih dan ada perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Circle of action yang difahami sejak dulu oleh orang Islam ni, dia bukan untuk diri dia. Kan? Circle of action ni untuk benda yang sampai untuk negara. Contohnya Abu Abdul tak sign benda yang kelima. Siapa sangka, kan? Fight dekat mahkamah bermula 1975 untuk membina masjid, Masya Allah. Dan akhirnya hakim kata tak apa, kita tengok perjanjian dulu, boleh tak orang Islam ni. Tengok buka. Mereka pun tak tahu wujudnya apa. Dah lama mana dah 400 tahun, 1492, maknanya dah dekat 500 tahun, kan. Maknanya perjanjian tu ada di muzium. Mereka pun tak belik-belik pun. Tengok Abu Abdul, Masya Allah, tidak sign yang kelima dan orang Islam mana dibenarkan untuk buka masjid pada 1985. Masya Allah, 10 tahun tak sia-sia, kan. Jadi maknanya apa yang kita nak contoh kat sini, kan, bagaimana orang Islam, kalau kita tengok orang Islam, sifat orang Islam itu, circle of action dia ada yang dia rancang untuk kebaikan ummah, kan. Jadi maksudnya untuk kebaikan bangsa, agama, negara untuk jangka masa yang lebih panjang. Jadi kita membina circle of action bukan saja diri kita semata-mata, tapi kita kena latih untuk diri kita dulu supaya kita ni lebih
lebih aktif kan untuk diri kita tu kan. Tapi kita banner juga circle of action beramai-ramai. Apa antara circle of action untuk ummah? Antaranya apa? Antaranya wakaf. Wakaf tu circle of action, bukan saja untuk diri kita sebagai pahala, tapi untuk ummah, untuk masa yang lebih panjang lagi. Wakaf sekolah, terutama pusat-pusat pendidikan wakaf sekolah, terutama pusat-pusat pendidikan itu sangat bagus tu kalau kita menyertai. Cuba kalau kita tengok kan, macam mana universiti tertua di dunia adalah Universiti Al-Azhar. Dia adalah wakaf daripada ramai orang. Daripada ramai orang. So maksudnya wakaf sejak 1000 tahun. Kan? Jadi maknanya kita fikir untuk ummah. Selain daripada circle of action yang kita punya ni, tapi kita kena fikir juga apa untuk kepentingan ummah kita. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, kita bincang dengan ahli masjid kita, kan, surau kita. Maknanya biar ada membina tabung wakaf ilmu. Jadi bukan saja tabung wakaf, okey kita nak membesarkan maknanya tempat mandi jenazah dekat surau kita, tolong maksudnya kan bukan semata-mata itu tau, tapi wakaf ilmu. Wakaf ilmu ni maknanya macam mana kita boleh taja surau dan juga masjid biar ada satu tabungan untuk menaja orang belajar. Okey, infak wakaf, maknanya infak kita infak menjadikan sebuah wakaf kan. Contoh macam saya pernah sebut macam kedai kunci contoh kan. Kita pernah sebut kan, kedai kunci. Kalau ke satu tempat tu tak ada kedai kunci orang Islam kan. Maknanya ada yang setengah-setengah negeri ada kedai kunci orang Islam. Kita bertukar ilmu dan kepakaran. Okey, berapa kos dia anak-anak orang Islam ni. Tapi anak-anak ini kita kena train dia untuk dia wujudkan circle of action. Bukan dia kerja tidur. Tak, orang yang aktif, budak-budak yang bagus. Bina dia, hantar dia wakaf ilmu untuk kepakaran-kepakaran untuk orang Islam. Kan? Circle of action untuk wakaf ilmu tu, untuk benda lebih panjang lagi. Jadi kadang-kadang kita tengok pada hari ini wakaf semata-mata dengan maknanya nak besarkan surau, besarkan masjid dan sebagainya. Tapi wakaf ilmu, infak ilmu sangat bagus. Kita ambil orang-orang yang maknanya berkebolehan dan minat berkebolehan dan dia nak buat. Jangan kita hantar dia kemudian mana dia tidur je kan. Maknanya buat aircon. Ilmu aircon sekarang pun tak mahal pun dan tak lama pun. Itu saya pernah kongsikan apa yang kita buat sebagai fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Promo yang Salamin saya pula. Jadi kalau nak promo ada ya Sa'al Amin kan. Jadi saya tengah bincang memikirkan tentang instructor diving ni dalam waktu dekat ni so jadi maknanya instructor diving ni hari ni pun saya ada satu lagi meeting. Semalam saya ada meeting untuk buat platform bawah air untuk mengajar maksudnya kan. Sedikit maknanya itu sedikit saya salamin lah. Nanti kita cerita saya salamin kemudian lah kita cerita sini maknanya konsep circle of action untuk agama, bangsa dan juga negara. Kan cuba kita fikirkan benda-benda wakaf dan sebagainya. Anjurkan kursus-kursus yang bagus. Waktu sekarang ni kita faham orang semua tengah susah. Maksud apa tengah susah? Maknanya pekerjaan, ada orang kena berhenti kerja dan sebagainya. Apa kata masjid anjurkan kursus peniaga online? Biasanya penganjur-penganjur menganjurkan dekat dewan-dewan. Ini panggil maksudnya orang yang mahir dalam buat online ni. Okey, untuk orang Islam kita, jom surau masjid anjurkan kursus online. Boleh jual keripik kita ke, jual apa ke apa semua ke. Maksudnya tidak, maknanya benda tu tidak susah. Panggil, kita bayar wakaf ilmu tu, bayar pada penceramah tu. Okey, boleh tak kita buat kursus online. Sekarang zaman sekarang ibu bapa sekalian kan, persaingan perniagaan bukan antara company besar dengan company kecil tau. Dia beza dengan dulu dah. Semenjak ada teknologi digital ni, persaingan bukan antara besar dan kecil, tapi siapa yang cepat sampai maklumat kepada pelanggan. Jadi mana dengan tu digital, ada orang kadang berniaga daripada rumah je, tak ada office pun. Maknanya buat keripik, buat kat rumah, tapi dia pandai online kan benda tu. Sekarang ni bukan siapa besar siapa kecil tau. Sekarang ni adalah siapa yang
sampai cepat maklumat kepada pelanggan. Allah dah mudahkan banyak benda dah. Terima kasih pada siapa yang kongsikan akaun Yayasan Al-Amin. Saya memang ada buat ilmu, maka saya akan nanti saya akan kongsikan dia punya perkembangan dia dari masa ke semasa. Okey. So di maknanya circle of action dalam bentuk kepentingan agama, bangsa dan juga negara. So nanti kita buat. Saya sangat highly recommended. Surau, masjid nanti kan, maksudnya kalau dapat PKP ni, ataupun mungkin surau boleh buat online macam mana kursus online business bimbing ke Amin Channel. Alhamdulillah, pergi ke Amin Channel, situ pun aminchannel.com, itu channel perniagaan untuk saya juga pun, maksudnya boleh pergi ke situ. Sebenarnya kita boleh fikirkan circle of action lebih besar lagi. Macam mana kita nak pastikan macam nak pastikan circle of action kita lebih luas lagi. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, macam mana Islam mengajar kita untuk memandang kekayaan? Islam mengajar kita memandang kekayaan dengan 3 cara pandang. Apa dia? Pertama sekali, kekayaan jangan terlepas di tangan orang fasik. Ahli surau, ahli dengan kuliah saya pagi ini yang kena pegang kekayaan tu. Mana ahli surau yang macam ni kena pegang kekayaan tu. Jangan terlepas di tangan orang fasik. Mana orang kaki ekor ke apa, jangan terlepas pada dia. Biar orang kaki kuliah ni yang memegang kekayaan tu. Kita kena maknanya berusaha lah. Kita kena berusaha, kita kena pegang kekayaan tu. Terima kasih yang kongsikan Yayasan Al-Amin, Maybank. Okey. Yang keduanya, kekayaan jangan terlepas ke tangan orang kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang diperangi. Kafir zimmi ni kafir yang baik orang Islam. Kafir harbi ni kafir yang tak baik orang Islam. Maksudnya jangan terlepas ke tangan mereka. Sebab tu apabila kempen BMF, maknanya Buy Muslim First, itu sangat bagus. Maknanya biar kita jangan terlepas tangan orang kafir harbi kita panggil. Dan yang ketiganya, kekayaan kena diurus. Jangan tak urus. Kekayaan kena diurus. Saya tengok orang Melayu kita memang pandai melahirkan produk, tapi macam mana memasarkan itu ada sedikit kelemahan. Maknanya ajarkan online, ajarkan macam mana nak ajar makcik-makcik kita kan. Makcik-makcik kita online kan, siapa pakcik kita ada nelayan daripada mana-mana tempat kan. Kalau online kan benda tu, Masya Allah, maksudnya orang akan sampai. Macam mana saya sebut tadi, perniagaan sekarang pertembungan dia bukan antara company besar, company kecil, bukan. Pertembungannya adalah siapa yang sampai maklumat pada pelanggan dulu. Sebab itu ambil peluang ini untuk terutamanya dalam keadaan dalam keadaan PKP ni, kita banyak belajar dan sebagainya kan. So pemasaran marketing lemah sikit pada di kalangan orang Islam kita ni kan. So maksudnya kita bangunkan benda tu kan. So maksudnya bangunkan benda tu, fikir circle of action. Circle of action yang lebih luas lagi, yang maknanya yang untuk kebaikan agama, bangsa dan juga negara kan. Agama kita, bangsa Muslim seluruhnya, dan juga negara kita lah. Itu yang pentingnya kita boleh fikir. Jadi bagaimana kita ambil iktibar Abu Abdul ketika tombangnya Andalusia, walaupun dia dah macam checkmate habis dah. Dia dipaksa untuk sign, tapi circle of action yang dibuat, yang kelima tak sign, akhirnya orang Islam boleh berkembang kembali di Andalusia, Masya Allah. So dia bermula dengan circle of action. Maknanya circle of action, maknanya kecil-kecil kita buat dulu. Do something. Jangan duduk saja. Jangan duduk tidur je. Jangan duduk mengeluh je. Buat sesuatu benda. Mulakan sesuatu. Minta Allah supaya Allah bagi ilham pada kita ni. Untuk kita terus bergerak kan? Maknanya untuk membangun satu benda tu, kan? Untuk kebaikan agama, bangsa dan negara kita, kan? Biar kita bergerak.
kan, biar kita maknanya sentiasa bersemangat, jangan duk mengeluh, duk stres. Ingat balik apa yang saya sebutkan, ada 3 benda kan akan memerangkap kita, memerangkap yang menyebabkan kita takkan buat circle of action kan. Apa dia 3 tu? Maknanya mengeluh kan, menyalahkan orang, kemudian mendongkol maknanya tak puas hati je kerja, kan. So maksudnya 3 benda ni akan grounded kita, akan memerangkap kita untuk kita tidak buat circle of action tu, kan. Maknanya akan menyebabkan kita akan jadi lemah semangat. Benda ni kena bersihkan. Saya ibaratkan benda tu ada longkang-longkang yang tersumbat dalam badan kita ni kan. So maksudnya kita bersihkan supaya kita lebih bergerak lagi. So circle of action bukan saja untuk diri kita, so dia lebih besar lagi kan. Dan antara benda yang saya cadangkan, masjid, surau dan sebagainya. So maksudnya buat wakaf ilmu. Benda kena rancang, kena fikir. Kalau kita malas fikir, susah. Kita kena fikir, rancang fikir macam mana. Dan insya-Allah bila kita fikir, orang Islam satulah kelebihan dia. Saya nak cerita sikit. Di depan office saya dulu di depan office saya dulu ada satu kakak dia jual goreng pisang tau. Kan? Dia dengan suami dia jual goreng pisang. Satu hari datang jumpa saya ke office. Assalamualaikum Ustaz, aku nak jumpa boleh? Boleh silakan. Ni Ustaz ada goreng pisang sikit. Oh terima kasih. Kat dia depan tu kan. Saya pun dah juga belikan asuran Abuah tu beli. Oh ya ke Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz saya ni nak bayar zakat kan. Saya kira-kira RM20 Ustaz. Saya bayar zakat, saya amanahkan Ustaz. Maknanya Ustaz tolonglah bagi pada siapa-siapa yang susah sebagainya. Orang jual goreng pisang kalau di Islam pun fikir nak bayar zakat. Bayangkan kalau depan saya hari ni yang mendengar pada hari ni, kita buat circle of action yang lebih besar lagi. Kita hantar anak-anak sekeliling kita ni belajar berniaga ke, macam tadilah apa-apa yang fardu kifayah aini yang kita telah kongsikan sebelum ini ni kan. Dan dia kalau orang Islam, insya-Allah dia takkan lupa untuk bayar zakat. Kalau dia orang Islam, dia takkan lupa bayar zakat. Kan? Dan apabila bayar zakat, masya-Allah, kebaikan pada orang susah, orang miskin. Maknanya dengan zakat tu pula boleh bagi orang susah, orang miskin untuk bangunkan diri dia. Sekecil orang yang menjual goreng pisang. Lepas tu kita kadang-kadang kita apalah, tapi peniaga pula kena amanah. Kita sebagai peniaga orang Islam pula kena amanah. Orang dah pilih kita, jangan kita ambil kesempatan pula. Kita kena tingkatkan servis kita. Kita kena tingkatkan kita punya kualiti barang kita. Maknanya kena amanah pula. Jangan tentang ada kempen kempen BMF tu menjadikan maksudnya kita ambil kesempatan pula. Jangan macam tu. Maknanya buat yang sebaik-baik dia tu. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan pagi ini, membina matlamat yang lebih luas lagi dalam circle of action. Iktibar daripada kisah Andalusia. Kisah tombangnya Andalusia. So, daripada circle of action yang kecil berdiri, kita besarkan. Surau masjid, masya-Allah, sebenarnya satu tempat yang sangat bagus untuk membina satu gerakan circle of action yang lebih luas lagi. Surau bagus, masjid, ataupun kalau kita nak terlibat dengan mana-mana pertubuhan, mana betul-betul kebajikan, sangat bagus juga. Paling kurang kita bersama-sama dan menyumbang ke, berinfak dan sebagainya. Kalau ada masa lebih, kita sama-sama terlibat. So maksudnya circle of action yang lebih besar lagi. Katakan sekarang waktu sekarang ni 390 orang yang dengar, 390 orang ni membina circle of action lebih besar lagi, cukup untuk membina satu benda yang besar untuk agama, bangsa dan negara kita, insya-Allah. Okey, sekian saja. Kita jumpa malam ini pukul 10. Saya doakan kepada kita semua Allah beri kebaikan. Doakan saya juga, insya-Allah cergas dan cerdas. Okey, bina circle of action sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita, kerana itulah rasa keberkatan umur dan keberkatan masa, insya-Allah. So, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dan usaha kami, ya Allah. Bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesembuhan orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan kegembiraan kepada orang yang bersedih di kalangan kami, ya Allah. Berikan jalan keluar daripada permasalahan kami. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita akhiri insya-Allah dengan tasbih kafarah. Kita dah buatkan kasidah dia biar semua boleh ikut. Ada orang cakap, "Oh, ini nyanyi kasidah dodoi, lagu nak tidur." Tapi itu tasbih kafarah. Sebab selepas habis kuliah ilmu, bagus untuk kita baca tasbih kafarah insya-Allah. Okey, kita sama-sama baca tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa malam ini pukul 10 malam. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum.